Ada kaedah nak tolak sihir ni. Yang ni saya minta kita semua sama-sama beramal. Nabi dah ajar dah. Iaitu kita baca surah Al-Falaq, surah An-Nas sebelum tidur. Baca tiup kat tangan, sapu seluruh badan. Paling kurang 2 surah. Rajin 3 surah. Baca Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas, baca tiup kat tangan, sapu seluruh tubuh badan dan tambah dengan ayat kursi, insya-Allah syaitan tak boleh, jin tak boleh kacau. Sepanjang dia tidur sampai esok pagi tu, tak ada gangguan. Tu amal lah. Tinggal kita je. Contoh kita berada di tempat baru, tempat tak biasa pergi. Bukan rumah kita. Ataupun kita pergi datang tempat tu, walaupun rumah kita tiba-tiba rasa lain. Macam panas je. Orang yang baik-baik dia boleh rasa tau. Macam tuan depan saya ni semua orang baik-baik ni. Saya percaya. InsyaAllah. Sangka baik saya. Jadi bila kita pergi tempat yang pelik, rasa dia tiba-tiba bulu meremang. Dia jadi auto tu bukan kita buat-buat tau. Ataupun kita pergi tempat tu, kita ada bau pelik-pelik. Bau yang tidak wangi, bau busuk. Tengok benda tak ada busuk pun, cari tak jumpa. Bacalah siap-siap. Bacalah ayat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون هينون لنينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, yang saya hormati para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Moga-moga para jemaah semua sihat wal afiat. Marilah kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah berulang-ulang kali menyebut kita datang ke rumahnya, mendirikan salat berjemaah. Moga-moga amalan yang dikerjakan oleh kita semua diterima oleh Allah. Dan moga-moga juga kita berharap dan berdoa semoga umur kita dipanjangkan dalam kebaikan. Kerana apa gunanya umur panjang kalau umur itu dipersia-siakan. Alhamdulillah para jemaah yang saya hormati, seperti biasalah bila ustaz tak datang, kita ganti saya bukan Ustaz Firdaus. Jadi malam ni saya bawa tafsir Al-Quran surah Baqarah ayat 102. Saya baca ayat sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. Baik. Para jemaah yang saya hormati, ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 102. Ayat ini cerita mengenai tentang orang-orang Bani Israel yang hidup sebelum zaman Nabi Isa lagi. Iaitu satu golongan yang telah membuat dosa besar. Dan dosa mereka yang besar ini dirakamkan oleh Allah dalam Quran. Tetapi macam mana boleh puncanya mereka buat dosa besar ini? Ialah berpunca kerana mereka tidak mahu beriman dengan Nabi-Nabi
tidak mahu beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan, khususnya kitab Taurat. Dan juga mereka mempelekehkan, tidak mahu beriman dengan Nabi SAW, iaitu Yahudi yang datang kemudian. Jadi bila kaedah dia, satu orang bila dalaman dia kosong, dia tidak mengisi dengan keimanan, tauhid betul kepada Allah, maka sudah pasti dia akan cari benda lain untuk isi kekosongan tersebut. Maka apa yang dilakukan oleh Bani Israel zaman dulu, untuk mengisi, sebab mereka dah tolak beriman dengan Allah anak, kitab Taurat pun tolak. Jadi apa mereka buat? Mereka sibuk dengan sihir. Mereka belajar ilmu sihir, belajar dan mengajar. Dia ada universiti dia. Memang dia ada tempat belajarnya di sana. Sebab tu tak pelik ada sekolah sihir. Kalau dalam filem tu, orang buat filem Harry Potter lah yang masyhur. Sekolah sihir. Memang ada sekolah sihir. Sekolah belajar sihir. Dia ada tok guru dia, dia ada anak murid dia. Jadi ayat ni cerita mengenai tentang orang-orang Yahudi. Yang saya baca terjemah dulu. Wattaba'u ma tatlu syayatin. Dan mereka telah mengikuti apa yang telah dibacakan oleh syaitan. Maksudnya mereka ni terperdaya dengan apa yang diberitahu oleh syaitan, bahawa di istana Sulaiman, istana Nabi Sulaiman alaihi salam, adanya buku-buku sihir yang telah dirampas oleh Nabi Sulaiman alaihi salam dan disembunyikan. Jadi syaitan telah tunjuk kepada orang Yahudi selepas kewafatan Nabi Sulaiman alaihi salam. Maka syaitan baca balik pada mereka. Jadi syaitan baca balik buku-buku sihir itu, orang Yahudi terus ikut. Itu yang baca wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Mereka telah mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan pada zaman pemerintahan Nabi Sulaiman. Maksudnya bukanlah masa zaman Nabi Sulaiman tu mereka baca, bukan. Nabi Sulaiman dah wafat, buku tu dikeluarkan balik, syaitan baca, mereka ikut. Tapi buku tu dah ada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Itu salah satu tafsir. Ada yang kata syaitan pergi tunjuk kat mana buku tu ada. Lagi hebat lah. Syaitan beri ilham, syaitan tunjuk lokasi di mana buku tu berada. Maka mereka telah jumpa, buku tu telah dibawa keluar. Tapi yang tunjuk tu siapa? Syaitan. Jadi sebenarnya syaitan ni memang ajar suruh buat jahat je. Tak pernah lah syaitan suruh buat baik. Tiba-tiba dia kata jom pergi semayang, tak pernah. Cuma kalau kita dah semayang, ada cara lain untuk merosakkan semayang kita. Contohlah macam kita nak pergi masjid, kita buat apa pergi masjid? Pergi semayang kau orang nampak, kau pergi masjid pun orang tak perasan kau ada. Okey, kita berjaya pergi masjid. Sampai masjid pula dia kacau lagi. Kau semayang sah depan buat apa? Belakang lah, belakang. Tu semua kerja syaitan lah tu. Sedangkan kita tahu hadis kan, fadilat saf pertama lebih banyak daripada saf kedua lagi banyak daripada saf ketiga. Jadi semua kerja syaitan. Dah semayang dah saf pertama, kacau lagi. Jadi terus itu kerja syaitan. Tapi kalau kita belum beramal, dia suruh buat jahat je, suruh buat dosa. Jadi sambung lagi cerita yang tentang kisah Nabi Sulaiman AS ni. Macam mana buku itu boleh dirampas oleh Nabi Sulaiman? Sebab sebenarnya sebelum zaman Nabi Sulaiman dah ada sihir-sihir sebenarnya. Sebelum datang Nabi Sulaiman ada zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa terkenal dengan zaman sihir. Kita pun tahu Nabi sihir, Nabi Musa AS lawan tukang sihir Fir'aun. Selepas mana Nabi Musa bawa tongkat dia campak jadi ular, orang tuduh dia kata ni sihir ni sihir. Maka Fir'aun bawa, dia kata tak apa, kita tetap satu hari kita lawan. Itu semua kita tahu cerita tu. Maka telah ditulis, telah dikarang buku-buku berkaitan sihir, macam mana nak buat sihir. Jadi buku itu zaman Nabi Sulaiman telah rampas. Dia bukan buku yang salah aja dia rampas kan. Zaman dulu dah ada rampasan buku-buku yang salah. Dan buku itu telah diletak di bawah istana Nabi Sulaiman alaihi salam. Itu tafsir yang kedua. Cuma para jemaah yang saya hormati, ada sebagai orang Yahudi telah menuduh Nabi Sulaiman. Dia kata Nabi Sulaiman ni macam mana boleh menguasai tentera begitu ramai?
Bukan tentera manusia je, dengan jin-jin sekali dia kuasai. Dengan angin pun boleh kuasa, dengan syaitan pun dia menguasai. Macam mana boleh kuasai? Maka mereka tuduh bahawa Sulaiman telah gunakan sihir. Memang zaman tu memang kuasa gaib. Dan orang Yahudi memang terkenal dengan ilmu sihir. Orang Yahudi memang cukup percaya ilmu hitam. Dia kalau kita cerita mistik-mistik pada orang Yahudi, memang orang Yahudi percaya. Percaya je. Dia suka benda mistik, orang-orang Yahudi. Jadi oleh itu para jemaah yang saya hormati, sambungan daripada itu, Allah nak membersihkan Nabi Sulaiman. Sebab bila orang tuduh Nabi Sulaiman buat sihir, bermakna Nabi Sulaiman telah kufur pada Allah. Itu dia punya kaedah. Mereka tak direct kata Nabi Sulaiman kufur, tapi mereka kata Nabi Sulaiman buat sihir. Jadi bila tuduh Nabi Sulaiman buat sihir, bermakna menuduh Nabi kafir. Sebab hukum belajar sihir adalah kafir, jatuh murtad, sebab dia tak percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang belajar sihir dan buat sihir ni wajib bertaubat. Kalau dia tak nak bertaubat, dia boleh dipenggal kepalanya. Boleh. Ada sebagai ulama lebih keras, walaupun dia dah bertaubat, dia tetap dibunuh. Sebab apa? Sihir itu membunuh. Jadi sebabkan dia dah buat sihir yang boleh membunuh, walaupun dia bertaubat, bunuh dia juga. Ada ulama keras yang begitu. Namun jalan selamatnya, kalau dia dah bertaubat sungguh-sungguh, kita terimalah taubat dia dan kita cakap pada dia, jangan buat lagi. Kalau buat lagi, mati. Dia tak ada masuk penjara, dia mati terus. Sebab kita pun tahu sihir dengan izin Allah, ia boleh mematikan orang. Memang boleh. Tapi dengan izin Allah. Syaratnya dengan izin Allah. Allah izin, jadi. Sebab ada juga sihir yang tak menjadi. Bukan sihir tu tak mujarab. Allah tak izin. Dia dah baca jampi semua cukup dah, package. Sebut nama tu, nama hati semua cukup. Tapi bila hantar ke orang tu tak menjadi. Sebab apa tak jadi? Allah tak izin, tu jawapannya. Ada kaedah nak tolak sihir ni. Yang ni saya minta kita semua sama-sama beramal. Nabi dah ajar dah. Iaitu kita baca surah Al-Falaq, surah An-Nas sebelum tidur. Baca tiup dekat tangan, sapu seluruh badan. Paling kurang 2 surah. Rajin 3 surah. Baca Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas, baca tiup dekat tangan, sapu seluruh tubuh badan dan tambah dengan ayat kursi, insya-Allah syaitan tak boleh, jin tak boleh kacau. Sepanjang dia tidur sampai esok pagi tu tak ada gangguan. Tu amal lah. Tinggal kita je. Contoh kita berada di tempat baru, tempat tak biasa pergi, bukan rumah kita. Ataupun kita pergi datang tempat tu, walaupun rumah kita tiba-tiba rasa lain, macam panas je. Orang yang baik-baik dia boleh rasa tau. Macam tuan depan saya ni semua orang baik-baik ni. Saya percaya, insya-Allah sangka baik saya. Jadi bila kita pergi tempat yang pelik, rasa dia tiba-tiba bulu meremang, dia jadi auto, dia auto tu bukan kita buat-buat tau. Ataupun kita pergi tempat tu, kita ada bau pelik-pelik, bau yang tidak wangi, bau busuk. Tengok benda tak ada busuk pun, cari tak jumpa. Bacalah siap-siap. Bacalah ayat tadi. Paling kurang Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas, dan ditambah dengan ayat kursi, niat pelindung. Maka insya-Allah datanglah apa pun tak jadi. Itu kaedah untuk menyelamatkan diri. Para jemaah yang saya hormati, selepas mereka tuduh Nabi Sulaiman buat sihir, maka Allah jawab dalam ayat yang sambungannya. Wa ma kafara Sulaiman. Allah kata mana ada Nabi Sulaiman kufur. Allah kata wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tak kufur, yang kufur korang. Korang yang pergi belajar sihir, korang yang menyihirkan orang. Tapi sebenarnya kita kena tahu macam mana boleh Yahudi boleh sihir, sebab syaitan tunjuk. Kemudian Allah jawab, walakinna syayatin kafaru. Sebenarnya yang kafir, yang kufur adalah syaitan. Tok guru korang tu, tok guru yang mengajar sihir kepada korang, itulah yang kafir, kufur pada Allah. Tapi para jemaah yang saya hormati, walaupun syaitan ni dia ajar sihir, orang belajar sihir dengan dia, tapi syaitan ni masih ingat Allah tu Tuhan. Itu hebatnya syaitan ni. Buruk-buruk syaitan dia masih kenal Allah adalah Tuhan. Sebab semasa dia dicampak kat dunia, dia telah minta izin dengan Allah untuk sesatkan anak Adam. Maknanya dia faham Allah tu Tuhan, Allah tu Rabb. Teruk manusia lagi pada syaitan. Sebab syaitan, bila manusia buat dosa, yang menyihir orang ni, dia tak ingat Allah dah. Dia tak tahu dah Allah tu kuasa ke tidak. Maka sebab tu para jemaah yang saya hormati, teruk lagi manusia sebenarnya daripada syaitan.
Maknanya bila manusia jadi jahat, dia lagi jahat pada syaitan. Sampai syaitan pun confused, siapa syaitan sebenarnya? Dan memang ada syaitan daripada kalangan manusia. Hakikat syaitan adalah daripada api, tapi ada juga syaitan daripada manusia. Kita baca surah An-Nas tu, tak perasankah kita di hujung ayat tu ada bunyi minal jin nati wan nas? Daripada jin, maksudnya makhluk Allah yang tak nampak, dipanggil spesies jin, daripada ganggu kita. Yang kedua, wan nas. Wan nas ni manusia, nampak depan mata, tapi kalau dia nak aniaya kita, kita mana tahu. Maka minta lindung dengan Allah dua-dua syaitan ni. Syaitan tak nampak, syaitan nampak. Kadang dia pakai kopiah pun belum tentu dia cuma jangan kita anggap sangka buruk, awal kena sangka baik. Cuma saya nak kata, kadang-kadang syaitan ni boleh menyamar. Dia elok bersembang, boleh berjanggut, beridak semua dengan kayu siwak, semua cukup package. Rupanya dia tu, Allah je yang tahu. Jadi oleh itu para jemaah yang saya hormati, Allah bersihkan Nabi Sulaiman daripada tuduhan mereka. Nabi Sulaiman tidak melakukan sebarang sihir, tetapi Allah yang menundukkan semua makhluk Allah kepada Nabi Sulaiman. Apa yang Nabi Sulaiman nak, semua Allah tunduk. Hatta angin, semua ikut kehendak Nabi Sulaiman. Dan Allah beri kemampuan Nabi Sulaiman memahami bahasa-bahasa binatang. Itu yang seronok tu, kalau kita boleh cakap binatang. Nabi Sulaiman boleh faham bahasa binatang. Cuma janganlah bangga sangat kalau kita pandai cakap binatang ni. Ada orang kan dia ada kucing, kucing dia panggil datang je, elok je. Tu jangan bangga sangat tu, biasa je tu. Ni orang cakap dengan semut, lagi hebat. Nabi Sulaiman cakap dengan semut. Dia dengar Sulaiman, Nabi Sulaiman dengar semut bercakap, beritahu kepada kaum dia, kaum semut, supaya selamatkan diri. Nabi Sulaiman senyum. Kemudian Nabi Sulaiman pula ada bercakap dengan burung hud-hud, sembang dengan burung. Dan begitu juga ada lagi beberapa banyak binatang lain yang Nabi Sulaiman bercakap. Seterusnya saya nak sambung lagi apa dia? Selepas Allah bersihkan Nabi Sulaiman dan Allah kata sebenarnya syaitanlah yang tak boleh pakai, maka datang kisah seterusnya. Allah beritahu, wa ma unzila 'alal malakaini bi babil Harut wa Marut. Dan Allah beritahu apa-apa yang diturunkan ke atas dua malaikat di Babylon, iaitu Harut dan Marut. Dalam ayat ni Allah guna malaikat yang bernama Harut dan Marut. Sebelum saya teruskan, Babylon tu kat mana? Kalau jemaah tahulah, para jemaah. Babylon di Baghdad, di Arab, di Iraq. Dia berdekatan dengan sungai Najran. Ada satu sungai besar di sana. Di situ ada satu kawasan besar namanya Babylon. Tempat tu dah tak ada sekarang. Sebab tu kawasan Allah murka. Allah turunkan azab di situ. Jadi Babylon ni dulu terkenal dengan kawasan peradaban manusia. Hidup situ, masyhur. Tetapi di situlah adanya tempat belajar sihir. Maknanya kalau orang nak pergi belajar sihir, kena merantau pergi Babylon. Zaman dulu. Dan di situ ada satu dipanggil antara perkara keajaiban dunia, jabatan tergantung. Jabatan gantung, jabatan tergantung. Jambatan gantung. Dan jabatan tu ukuran dia sangat besar. Teknologi orang zaman dulu lagi hebat daripada orang sekarang. Jadi oleh itu para jemaah yang saya hormati, Babylon di sinilah dia ada satu kawasan yang orang situ sangat memuja dan menganggap tempat tu suci. Babil ni bahasa Arab, bukan bahasa Arab, satu bahasa orang dulu. Apa terjemahnya? Pintu dewa. Pintu dewa. Maksudnya ialah di situ mereka boleh direct minta dengan Tuhan, tapi Tuhan mereka bukan Allah, bintang-bintang. Daripada bintang-bintang tu, dewa-dewa yang mereka mempertuhankan itu, mereka minta apa yang mereka nak, dan tujuan yang mereka minta adalah untuk menyihir orang. Mereka akan sebut nama bintang tu di bintang ni, nama planet tu planet ni, untuk menyihir manusia yang ada. Jadi Allah pun cerita lagi dalam ayat yang sama. Ayat ni panjang tapi saya cerita yang ringkas-ringkas je. Harut dan Marut ni ulama khilaf. Dia ni manusia ke malaikat ke apa ni? Ada ulama dalam tafsir Ibnu Katsir, dia membersihkan, mengatakan bahawa Harut dan Marut bukan manusia, bukan malaikat, tapi adalah manusia yang diajar sihir oleh syaitan. Dua nama manusia, Harut dan Marut.
Ada ulama kata Harut Marut malaikat. Memang betul malaikat yang diturunkan oleh Allah ke dunia, tetapi tujuannya untuk menguji manusia. Malaikat yang diturun untuk uji manusia. Mana malaikat ni dia jadi macam rupa manusia, bercakap dengan orang, bercakap dengan manusia, dan dia ajar sihir. Itu pendapat. Tapi kita tak tahu cerita yang sebenar, kita sangka baik je lah. Cuma jangan sangka buruk pula. Ada orang kata, apalah malaikat pergi ajar sihir kat orang. Sabar, kita tak hidup zaman tu, kita tak tahu. Jadi kita serah je ayat ini kepada Allah. Allah je yang lebih tahu. Yang penting Allah beritahu dalam Quran, Harut dan Marut yang ajar sihir. Kemudian sambung lagi ayat tu. Si dua orang tadi, iaitu Harut dan Marut tadi, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Allah beritahu lagi, tidaklah dua orang tadi, yakni Harut dan Marut, mengajar seseorang, melainkan mereka berdua akan berkata, kami ini hanya ujian sahaja. Maka janganlah kamu kufur kepada Allah. Apa makna ayat ini? Setiap orang akan datang jumpa Harut dan Marut. Datang untuk apa? Ajarlah kami sihir, ajarlah, tolonglah. Tolong ajar sikit-sikit. Tu Harut. Mereka datang untuk berguru dengan Harut dan Marut. Tapi setiap kali mereka datang nak belajar, Harut Marut jawab balik, kami ni memang pandai sihir, tapi kami ni ujian je. Korang jangan nak suka-suka hati. Fala takfur, jangan kamu kufur dengan Allah. Apa maksudnya? Dia dah bagi warning awal-awal. Siapa yang belajar sihir ni dan dia amal, dia jadi kufur pada Allah. Tapi dia ajar juga. Tu Harut Marut ajar juga, tapi dia beritahu awal, korang jangan kufur pada Allah. Sebab dia beritahu kami ni hanya ujian sahaja. Jadi ulama dalam Quran Allah sebut, dalam banyak senarai sihir-sihir yang mereka belajar, sihir yang paling power, paling kuat, paling mujarab, Allah sebut. Sambung lagi ayat tu. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Mereka itu, yakni manusia yang ada di zaman itu, mempelajari daripada Harut dan Marut sihir yang boleh memisahkan antara suami dan isteri. Sihir paling power. Maknanya kalau lah orang tu berjaya memisahkan suami isteri itu berjaya lah sihir. Mujarab, mustajab. Maknanya paling kuat bacaan sihirnya. Jadi Allah sebut dalam Quran ni, sihir yang tak boleh ditolak adalah sihir memisahkan suami dan isteri. Para jemaah yang saya hormati, berkaitan tentang memisahkan suami isteri ni memang ada Allah sebut melalui lisan Nabi SAW. Nabi cerita tentang dalam Sahih Imam Muslim daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi kata syaitan ni dia letak istananya di atas air. Sebab tu kita ni jangan suka duduk lama-lama atas air. Air di sini maksudnya laut dah. Laut ataupun tu pusat-pusat tempat-tempat yang jauh daripada orang. Tasik ke, sungai ke, semua yang jauh daripada orang tak duduk situ ada syaitan. Dan ada beritahu, syaitan rumahnya atas air. Sebab tu bila nak pergi tempat-tempat macam ni kena baca doa. Bukan minta izin Tok, teman lalu cucu nak lalu. Bukan. Baca doa. Ya Allah, aku datang tempat orang ni, aku datang tempat makhlukmu ya Allah. Kau janganlah jadikan mereka ganggu aku. Dia serah pada Allah. Dan kita boleh bagi salah nak masuk situ, tak ada masalah. Sebab mereka juga ada yang Islam. Macam jin ada yang Islam. Cuma jangan terkejut kalau dengar mereka jawab Waalaikumsalam. Tu memang lagi balik Para jemaah yang saya hormati, Allah beritahu, Nabi beritahu lagi, syaitan letak istana je di atas air. Kemudian syaitan akan hantar tentera dia pergi cari manusia untuk disesatkan. Maka selepas mereka balik, mereka bagi laporan kerja. Tu bagus tu. Syaitan hantar, ketua syaitan akan hantar tentera dia balik minta laporan. Apa cerita? Korang punya kerja macam mana, tahap mutu, kualiti kerja tu. Maka syaitan pertama beritahu, ni sebagaimana hadis saya terjemah je. Syaitan tu kata, saya telah buat sekian-sekian perkara dan saya telah menyebabkan dia telah tinggalkan apa yang dia sepatut buat. Maka syaitan, ketua syaitan kata, yang ini iblis, apa yang kau buat tu sebenarnya tak ada apa pun. Tak ada apa.
Walaupun orang tu dah berjaya buat dosa, tapi bagi ketua syaitan, ini biasa lah, ini budak-budak punya ni. Level orang kata bersekolah rendah ni. Maka datang lagi satu syaitan. Ditanya pada dia, apa yang kau dah buat? Maka jawab syaitan dia tersebut, aku telah tinggalkan seseorang itu sehingga dia telah berpisah suami isteri. Maka bila ketua syaitan dengar ketua syaitan panggil dekat syaitan tadi, panggil duduk dekat, lalu dia memeluknya dan dia berkata, ni'ma anta. Ini baru betul. Ni baru betul buat kerja. Ni level PhD-nya. Doktor, panggil Profesor Madya menceraikan manusia. Ini paling tinggi kerja syaitan. Jadi oleh itu para jemaah sampai ini hadirin yang sah nak beritahu pada kerja paling berat yang syaitan kena buat, pisahkan suami isteri. Saya selalu beritahu kaedah untuk mengekalkan hubungan suami isteri. Haji Zamin, Haji Ramli selalu dengar saya punya khutbah nikah. Salah satunya sentuh kata apa, kalau kita nak kekal hubungan suami isteri, kekal lama, apa jadi berumah tangga, biarlah tidur bersama. Tidur bersama, sentuh kulit ke kulit suami isteri. Ibarat macam semayang berjemaah. Bila kita semayang dalam berjemaah, imam akan pesan lurus dan rapat, lurus dan rapatkan saf. Kenapa kita nak lurus, kenapa kita nak rapat? Supaya hati jemaah tu tak bergaduh, ngam-ngam baik semua, mesra. Tetapi kalaulah saf terenggang, siapa masuk tengah-tengah? Syaitan. Bila syaitan masuk tengah, tu jadilah hawu biru jemaah tu. Jemaah ni tak ngam dengan orang tu, orang ni dia tak puas hati, pantang tengok orang tu ada, dia tak, aku silap hari bulan datang masjid. Dia akan jadi begitu. Jadi oleh itu para jemaah sahabat, untuk kekal hati itu bertaut suami isteri, tidurlah bersama walaupun apa pun terjadi. Kulit ke kulit sentuh suami isteri. Sebab bila mula dah tidur biasa, tidur renggang, siapa akan masuk tengah-tengah? Syaitan. Syaitan kerja dia, misi dia apa tu? Tengok tadi hadis, pisahkan suami isteri. Dia akan tanam rasa benci, dia akan songkar balik keburukan masing-masing, supaya apa? Tak nampak lagi kebaikan. Jadi moga-moga Allah beri kita taufik untuk jaga hubungan kita masing-masing, suami dan isteri. Para jemaah yang saya hormati, hukum mendatangi tukang sihir ni adalah haram. Tukang, kita tak buat sihir, kita datang minta orang tu buat sihir. Di mana dia minta orang lain tolong sihir ini, aku bayar sikit lah. Nabi beritahu, man ataka hinan aw sahiran fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Nabi kata, barang siapa datang kepada tukang tilik, tukang sihir, lalu dibenarkan, maka dia kafir terhadap Nabi SAW. Allah alam, saya sambung sikit selepas azan, boleh ya? Patutnya tak nak sambung, tapi cerita tak habis. Tak maaf, kita dengar azan dulu. Para jemaah yang saya hormati, tentang sihir ni sebenarnya sudah ada zaman dahulu, iaitu zaman Nabi Musa AS. Kemudian berterusan sesudah itu zaman-zaman Nabi yang sesudahnya, zaman Nabi Daud, zaman Nabi Sulaiman, kemudian sampai kepada zaman Nabi Isa AS. Tu zaman tu semua ada sihir. Semua memang terkenal dengan sihir, dah ada. Apatah lagi zaman kita. Zaman kita ni jangan tolaklah sihir ni. Jangan kata aku tak percaya sihir ni ada. Sabar. Kita kena percaya sihir tu ada, tapi jangan beriktikad benda tu mudarat kita. Tu je. Saya cakap ilmu hitam memang ada. Siapa belajar ilmu hitam, benda tu wujud. Dia nak hantar kena ke orang, nak bagi sakit ke, benda tu ada, wujud. Tetapi usaha kita ialah berubat. Sebab tu tengok Allah sambung ayat tu lagi ya. Ini yang bukti bahawa sihir tu wujud. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Ini ayat yang hakikat beritahu bahawa sihir tu memang ada. Apa terjemahnya? Dan tidaklah mereka memudaratkan dengan sihir itu akan seseorang pun melainkan dengan izin Allah. Maknanya sihir tu ada sebab tu Allah boleh izin. Mana dia buat dulu sihir orang, tinggal Allah izin tak izin. Allah izin jadi, Allah tak izin tak jadi. Tu. Jadi ulama kata berdasarkan ayat ini jelas sihir itu boleh berlaku dan boleh kena pada sesiapa saja, tak ada terkecuali. Hatta Nabi kita Muhammad pun terkena sihir. Masyhur Nabi kita SAW disihir oleh seorang lelaki yang bernama Labid bin A'sam, orang Yahudi Madinah. Ditapati dengan Nabi, dia telah menyihir Nabi dengan cara minta seorang hadam Nabi yang seorang anak muda Yahudi dicuri sikat Nabi. Lepas dia ambil sikat Nabi, Labid bin A'sam telah ambil mayang kurma. Mayang kurma, nak tahu mayang kena tengok pokok lah. Pokok kelapa sawit pun ada, pokok kelapa biasa pun ada rasanya.
mayang-mayang ni, satu benda yang lembut di atas. Benda tu dia ambil, dia buat bentuk lebih kurang macam bentuk manusia. Kemudian sikat Nabi dia letak di situ, kemudian diikat 11 ikatan. Dan dia letak satu jarum. Adalah mantra dia, adalah jampi-jampi dia, jampi serapan. Lepas dia baca, dia telah letak dalam satu telaga di Madinah, yang mana Nabi mandi di telaga tersebut. Kesan daripada Nabi SAW mandi daripada telaga tersebut, Nabi kena sihir. Bukti Nabi kena sihir ialah Nabi lupa rakaat solat. Kesan daripada sihir tu. Bila satu hari Nabi semayang, Nabi bagi salam, sahabat tanya kat belakang, "Ya Rasulullah, adakah solat telah dikurangkan? Adakah wahyu telah sampai beritahu semayang ada diskaun?" Maka Nabi kata, "Ya ke macam tu?" "Ya, tadi semayang kurang." Maka Nabi terus bangun, tambah lagi rakaat. Kenapa boleh jadi begitu? Itulah sihir punya punca. Jadi ulama kata sihir memang boleh berlaku pada sesiapa sahaja, walaupun pada Nabi. Apatah lagi kita orang biasa. Dan memang sihir ni akan dihantar oleh orang bukan Islam dan juga orang Islam yang tak ada iman. Jangan pelik dia Islam semayang pun ada yang mengamalkan sihir, ada. Mengamal ilmu pelik-pelik, kena kau orang tu, kena kau orang ni. Memang berlaku. Cuma kita sebagai orang beriman, kita etikot dia kata apa? Alah, kalau Allah tak izin, tak jadi. Begitu. Dia nak buat, dia buat. Tapi Allah tak izin, tak akan jadi. Ini etikot kita. Maka kita dikira orang beriman. Tapi kalau kita duk takut-takut, jangan. Dia kalau dah buat, habislah. Habis rosak iman kita. Mana kita percaya, yang sihir tu memang confirm jadi. Yang ni salah. Boleh jatuh kafir kalau kita kata begitu. Para jemaah yang saya hormati, dalam bab kaedah sihir ni, ulama beritahu juga bahawa antara selain daripada sihir-sihir itu, ada juga yang macam sihir, iaitu dia panggil ain, pandangan mata yang tak suka. Ini berdasarkan hadis. Hadis riwayat saya baca dulu hadisnya. Al-ainu haqqun walau kana syai'un sabaqal qadara la sabaqathul ainu. Dalam hadis itu Nabi beritahu pandangan mata tak suka itu adalah benar. Dan kalaulah sesuatu mendahului takdir Allah, maka ain itu akan mendahuluinya. Maksudnya kalau Allah dah tulis ain tu jadi, maka dia akan jadi. Ain inilah pandangan mata orang. Dia tak baca sihir pun, dia tak ada mantra. Dia cuma tengok dengan keadaan tak suka. Itu yang bahaya kita tunjuk semua kita kat orang tau. Kita tak boleh pamer kita punya harta kat orang, tak boleh. Maksud saya dalam media sosial. Sikit-sikit nak tunjuk dalam media sosial. Kadang-kadang orang tunjuk apa? Gambar steering, ada lambang kan. Kadang-kadang dia tunjuk apa? Dia tunjuk macam-macam lah. Dia nak cerita tapi sambil tu dia menunjuk. Dia ceritalah apa yang dia cakap. Tapi belakang rumah, belakang kereta, belakang ada barang kemas contoh. Itu hati-hatilah. Kalau ada orang tu tengok dengan pandangan tak suka dan takdir Allah tulis jadi, maka jadi. Pandangan buruk itu tadi. Sebab Nabi kata al-ainu haqqun, memang boleh jadi. Jadi antara pesanan saya yang saya boleh sebut ialah kita jangan tayang kat orang semua benda yang kita ada. Begitu juga yang kita jangan pamer ialah anak-anak bayi yang baru lahir. Contohlah mana tahu jemaah dapat, depan saya ni mana tahu haji dapat anak, manalah tahu kan, manalah tahu dapat anak lagi. Itu mesti ada nikah tak jumpa saya dah tu. Jadi kalaulah ditakdirkan Allah dapat anak ataupun cucu, pesan jangan ditayang anak itu dalam media sosial. Dan orang yang datang nak tengok anak tu, pesan pada mereka sebut kalimah Allah, Subhanallah. Ini kalimah yang patut sebut. Sama macam kaedah Isra' Mi'raj. Allah ajar apa? Subhanallazi asra. Puji Allah. Memang cerita tu pelik, luar biasa, boleh terbang ke langit. Tapi Allah ajar apa? Puji Allah dulu, Allah dulu. Sama juga kita tengok anak bayi kecil ni, subhanallah, comelnya anak ni. Maka insya-Allah anak tu tak akan kena ain. Insya-Allah anak tu tak akan ain sebab kita dah puji Allah. Allah akan pelihara anak tu. Tapi kalau kita tengok cantiknya anak tu, hati-hatilah. Kalau orang tu cakap dengan keadaan tak suka, sebenarnya saja puji je, tapi ada niat yang tak baik, mudarat akan sampai pada anak tu tadi. Jadi latihlah sebut subhanallah. Jadi subhanallah dengan masya-Allah ni ada beza. Cuma kalau untuk ciptaan Allah, biasa ulama kata gunakan subhanallah. Kalau di ciptaan manusia, contoh kita tengok kereta cantik, motor cantik, rumah cantik, maka kita kata masya-Allah. Itu beza guna dia. Subhanallah dengan masya-Allah. Namun kalau kita tertukar ke, terbalik ke, tak adalah berdosa. Masih lagi kita puji Allah. Cuma kaedah ulama susun begitu. Jadi sebagai penutupnya para jemaah yang saya hormati, sihir ni macam-macam cara boleh jadi.
Kadang-kadang ada yang guna tali disimpul-simpul pun boleh jadi. Sebab tu apa benda yang berkaitan diri kita, kuku, rambut, apa lagi, semualah yang keluar dari tubuh badan kita, janganlah buang sembarang tempat. Kalau ada orang tak suka kita, dia akan cari 100 helai rambut je, sudah cukup untuk menyihir kita. Ini na'udzubillah min zalik, semoga Allah pelihara kita. Kemudian para jemaah yang saya hormati, untuk lawan sihir ni jangan guna dalil sihir lawan sihir, tidak. Sihir lawan dia apa dia? Kita minta dengan Allah. Tapi minta dengan Allah dia sekali dua tak jalan lah. Kena minta banyak kali. Selalu buat solat hajat, selalu doa, usaha lagi, sampai satu masa insya-Allah sembuh. Itulah usaha. Sama macam kita sakit lah, mana boleh terus sembuh. Hari-hari makan ubat, hari-hari jumpa doktor, minta nasihat. Sama kaedah perubatan asyifa, dia bukan sekali jumpa orang tu hari tu kat sembuh, tak boleh. Dia makan hari, makan masa, makan minggu, makan tahun kadang-kadang baru sihat. Jadi apa dia? Berusahalah untuk sihat. Wallahu alam. Jadi cukuplah sampai situ. Moga-moga apa yang saya sampaikan malam ini ada ilmunya, ada manfaatnya, kongsikan ilmu ini kepada orang lain. Wallahu alam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la takhsha', min nafsin la tashba', min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.